Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ain Nadira Bashar dalam Buletin Pahang, Rabu 9 Februari 2022. Kerajaan Pahang menjangkakan pembaikan dan pembinaan semua kira-kira 11,000 unit kediaman yang terjejas akibat banjir akan diselesaikan sebelum berakhirnya tahun ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, Kerajaan Pahang komited dalam menyalurkan bantuan yang menyeluruh kepada mangsa banjir dengan melaksanakan inisiatif bagi membaiki dan membina rumah baharu untuk mereka yang terkesan. Katanya, akibat daripada bencana banjir yang berlaku pada Disember 2021 hingga Januari 2022, ribuan kediaman rakyat telah rosak dan musnah. Justru katanya, Kerajaan Pahang dengan kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Emirat Arab Bersatu akan melaksanakan inisiatif membaiki serta membina rumah bagi mereka yang terkesan. Berdasarkan hantaran berkenaan, sebanyak 181 rumah akan dibina baharu dengan kos sebanyak 11 juta ringgit, manakala rumah yang dibaik pulih pula sebanyak 11,426 unit dengan kos sebanyak 18.49 juta ringgit. Seramai 8 keluarga yang terlibat dalam kejadian ribut pada 3 Februari lepas telah menerima sumbangan bantuan daripada pelbagai pihak termasuk Kerajaan Pahang, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram berkata, sumbangan tersebut diberikan kepada 8 penerima yang mana rumah mereka mengalami kerosakan akibat kejadian ribut yang melibatkan 4 buah kampung. Katanya, 4 kampung itu ialah Kampung Sempalit, Kampung Segalama, Kampung Tersan dan Kampung Jeruas yang melibatkan 8 rumah mengalami kerosakan. Beliau berkata demikian menerusi satu hantaran di laman media sosial Facebook miliknya baru-baru ini. Hadir sama ialah Pegawai Daerah Raub Yang Hormat Datuk Muhammad Syahid Ismail, Wakil JKM Daerah Raub dan APM Daerah Raub. Kesemua mangsa menerima sumbangan keuangan dan barangan keperluan bagi membantu meringankan bebanan mereka yang terkesan selepas mengalami kerugian akibat kerosakan kerana ribut. Kerajaan negeri mewujudkan sinergi baharu kepada koperasi dengan memberi peluang memiliki tanah di kawasan Felda sekaligus membantu meningkatkan pegangan aset dan perolehan koperasi itu sendiri. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah berkata, peluang berkenaan membolehkan koperasi menjana pelbagai aktiviti ekonomi lain seperti program usahawan, tanaman buah dan sayur, ternakan dan pusat aktiviti koperasi di kawasan Felda. Katanya, ini adalah hasrat kerajaan negeri di mana dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri baru-baru ini bersetuju dan secara dasarnya telah meluluskan pemberian hak milik kepada koperasi-koperasi atau pemilik-pemilik stesen minyak di kawasan Felda yang sebelum ini tidak mempunyai sebarang status. Justru dengan pemilikan tanah Felda ini, mereka dapat terus beroperasi tanpa sebarang kerisauan kehilangan hak milik jika berlaku apa-apa pada masa yang akan datang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program pemutihan dan pemilikan tanah koperasi di kawasan Felda di Dewan Datuk Zaharuddin Abu Kasim di Temerloh semalam. Dalam pada itu beliau berkata, kerajaan negeri juga akan membuat pemutihan kepada tanah-tanah yang menjalankan perniagaan di tanah milik negeri di kawasan Felda. Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNIPSAS yang merupakan universiti Islam pertama di negeri Pahang melantik Al-Fadil Al-Syekh Dr. Abdul Karim Al-Said Al-Badawi Ahmad Soliman Al-Nadri sebagai Fellow Hadis UNIPSAS bagi tempoh setahun. Naib Chancellor UNIPSAS Yang Hormat Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Zawawi Zainal Abidin berkata, lantikan Fellow Hadis baharu tersebut dibuat berdasarkan beliau merupakan ilmuwan hadis yang terkenal di dunia. Katanya, Fellow kanan hadis ini akan bertugas bagi mengasaskan dan memantapkan Akademi Hadis selari dengan Syekh ini sendiri yang menjadi tempat rujukan dan menyampaikan ilmu serta menasihati UNIPSAS dari segi aktiviti berkaitan hadis. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2020 UNIPSAS dan penyampaian watikah pelantikan Fellow Hadis UNIPSAS di Auditorium UNIPSAS. Turut hadir Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang Datuk Saiful Idris Zainuddin yang mewakili Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak. Beliau berkata,
Pihak unit PSAS juga berbesar hati dengan penerimaan lantikan oleh Al-Fadhil Al-Sheikh Dr. Abdul Karim yang memilih universiti dan negeri ini untuk berkhidmat. Menurut beliau lagi, Kerajaan Pahang juga telah memperuntukkan RM130,000 bagi perbelanjaan Al-Fadhil Al-Sheikh Dr. Abdul Karim selama 1 tahun ini. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.